Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syara Akilah binti Husaini. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 di bawah subjek pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah rendah. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih buat pensyarah saya Dr. Nurhanan binti Ramli atas segala tunjuk ajar yang telah diberi. Baiklah, mari kita teruskan kepada tajuk yang telah saya pilih, iaitu pentaksiran bagi murid berkeperluan khas. Pertamanya, mari kita fahami apakah sebenarnya maksud pentaksiran. Pentaksiran membawa maksud satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengurai, mengumpul data, merekod dan menginterpretasikan maklumat murid dalam sesuatu pembelajaran dan aktiviti pembelajaran tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk kita memberi gambaran tentang tahap prestasi murid tersebut dalam sesuatu subjek itu. Baiklah, kita beralih pula kepada apakah sebenarnya maksud berkeperluan khas ini. Berkeperluan khas ini membawa maksud kepada murid yang diperakui oleh pengamal perubatan yang mempunyai masalah ketidakupayaan dari segi penglihatan, pendengaran, fizikal, masalah pembelajaran, pertuturan dan mana-mana kombinasi ketidakupayaan ini. Maka dengan itu, di dalam tajuk ini, dalam pembentangan ini akan saya kupaskan isu-isu yang terdapat dalam pentaksiran bagi murid berkeperluan khas. Baiklah, terdapat 2 isu yang ingin saya ketengahkan dalam pembentangan ini berkaitan dengan murid berkeperluan khas ini. Yang pertama, isu tentang perbezaan murid dari pelbagai jenis kategori. Maksudnya di sini, kita sedia maklum bahawa dalam kelas pendidikan khas ini, mereka disusun mengikut tahap intelektual masing-masing, bukan berdasarkan tahap permasalahan mereka. Ya, contohnya macam permasalahan mereka yang punya masalah penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Mereka disusun mengikut tahap intelektual, bukan dari segi masalah kategori ketidakupayaan mereka. Oleh disebabkan ini, memberikan sedikit kesukaran kepada guru untuk mentaksir dan menilai murid menggunakan instrumen yang kurang sesuai. Rentetan itu, instrumen yang digunakan kurang sesuai kerana merangkumi murid-murid dalam satu kelas yang sama. Oleh disebabkan itu, kita lihat macam mana kita nak menyelesaikan permasalahan ini. Solusinya ialah dengan perlunya ada pengasingan kelas dalam setiap kategori murid. Contohnya, murid yang ada masalah pendengaran ditempatkan dalam satu kelas. Kemudian murid yang ada masalah penglihatan ditempatkan dalam satu kelas yang lain. Dan disebabkan ini, instrumen yang digunakan bagi murid-murid untuk melaksanakan pentaksiran ini lebih adil dan saksama, dan tambahan juga memudahkan guru-guru untuk mentaksir murid tersebut. Contohnya, kita boleh lihat bahawa apakah instrumen yang boleh digunakan. Contohnya, pemerhatian. Guru-guru boleh menggunakan instrumen pemerhatian dengan syarat meletakkan rubrik berdasarkan kategori masalah murid tersebut. Maka dengan itu, pentaksiran ini boleh dilaksanakan secara adil dan saksama. Solusi yang cuba saya ketengahkan tadi, saya rujuk kepada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 284 yang menyentuh tentang intipati al-hisab. Kita tahu al-hisab tu membawa maksud kepada menghitung, mentafsir, menganggar dan sebagainya. Baiklah, dalam surah Al-Baqarah ini, ia membawa maksud iaitu segala yang ada di langit dan ada di bumi adalah kepunyaan Allah, dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa akan atas setiap sesuatu. Baiklah, kita lihat bahawa pentingnya bagi seorang guru untuk mentafsir murid tersebut berdasarkan tahap pembelajaran murid berkeperluan khas tersebut. Oleh itu, pentingnya
untuk kita gunakan konsep Al-Hisab ini. Pentingnya untuk kita melaksanakan pengasingan kelas ini bagi memudahkan proses pentafsiran. Baiklah, isu yang kedua yang ingin saya kupaskan ialah masalah ketidakseimbangan murid dalam konsistensi murid tersebut. Macam mana boleh berlakunya masalah ini? Disebabkan salah satu faktornya diagnos doktor atau pengamal perubatan yang kurang tepat. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Kebiasaannya, mereka yang telah didiagnos oleh pengamal perubatan ataupun doktor sebagai murid-murid berkeperluan khas, mereka akan didaftarkan di bawah kelas-kelas khas lah. Dan kemudian, apabila mereka didaftarkan di bawah murid berkeperluan khas ini, kita tahu doktor membuat terapi ini bukannya setiap hari. Berbanding dengan guru-guru yang perlu menghadapi murid-murid tersebut setiap hari. Ada contoh kes yang berlaku yang mana saya rujuk daripada seorang guru yang berpengalaman hampir 10 tahun, iaitu Cikgu Nur Atika daripada Kelang. Beliau mengatakan bahawa ada kes yang mana seorang murid didiagnos sebagai pesakit disleksia dan guru-guru membuat persiapan perancangan pembelajaran khas untuk murid tersebut di bawah pembelajaran yang merujuk kepada murid berkeperluan khas disleksia. Walau bagaimanapun, PDPC yang dilaksanakan setiap hari dan data yang direkodkan menunjukkan bahawa murid ini tidak mempunyai masalah disleksia, namun mempunyai masalah penglihatan disebabkan masalah diagnos doktor tersebut menyebabkan konsistensi murid tersebut kurang seimbang dan menyebabkan mereka ni, orang kata kehadiran ni kurang memberangsangkan ke sekolah. Oleh disebabkan itu, kita lihat macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Dengan cara, sekolah ni biasanya akan menyediakan satu tempoh percubaan selama 3 bulan kepada murid-murid yang baru mendaftar di bawah sekolah berpendidikan khas ini. Maka dengan itu, dalam tempoh 3 bulan ini, guru-guru akan melaksanakan pemerhatian dari segi tingkah laku, agresif, pasif dan sebagainya, tahap kognitif murid tersebut dan merekod data-data murid tersebut untuk dilaksanakan dan ditafsir secara adil dan seksama. Dalam tempoh 3 bulan ini, sekiranya mereka tidak menepati program yang dilaksanakan di bawah murid kelas berpendidikan khas ini, mereka akan dibawa pula kepada PDK, iaitu pemulihan dalam komuniti. Mereka akan dihantar ke sana dalam tempoh tertentu sehingga masalah yang dihadapi oleh murid itu selesai, barulah mereka akan dimasukkan semula ke dalam kelas berpendidikan khas seperti sedia kala. Baiklah, kita lihat bahawa percubaan tempoh 3 bulan ini sebenarnya adalah sangat sesuai dan solusi yang amat relevan untuk guru-guru dan murid-murid. Kerana apa? Kerana ia memudahkan guru untuk mentafsir murid. Dalam masa yang sama, murid-murid mendapat hikmah dan mendapat pembelajaran yang terbaik daripada solusi tersebut. Baiklah, perkara ini marilah kita rujuk kepada Al-Quran di dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang mana membawa maksud kepada dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Daripada situ kita lihat bahawa di sini menekankan intipati tentang al-bala yang membawa maksud menguji, ujian, percubaan. Dan kita tahu bahawa ia berkaitan dengan solusi tadi, iaitu tempoh percubaan selama 3 bulan. Dan ini menyebabkan satu kesan yang positif, bukan sahaja kepada murid, bahkan kepada guru untuk melaksanakan PDPC walaupun berada di dalam environment, situasi sekeliling murid berkeperluan khas. Baiklah, itu sahaja daripada saya mengupas isu tentang pentaksiran bagi murid berkeperluan khas dengan mengetengahkan 2 isu, iaitu isu perbezaan murid dari pelbagai jenis kategori dan yang kedua, isu tentang konsistensi murid.
Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana memberi masa dan ruang dan peluang untuk saya mengetengahkan isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.